Siapa yang pernah merasakan diri mereka cengkung bila berpuasa lebih daripada 2 minggu? Ni minggu pertama saya rasa you tak berapa nampak sangat dia punya apa tu, dia punya cengkung tu, betul tak? Tetapi bila dah lepas pada masuk minggu ketiga, ramai daripada kita selain daripada kuruskan badan, kadang-kadang dia terover sikit sampai nampak cengkung. Alright. Cengkung ni boleh berlaku apabila kita berpuasa dan kita punya cara pemakanan kita tu tidak balance. Itu sebab nombor satu. Ramai dah bagi sebab utama apabila ada calorie deficit, maksudnya sepatutnya you makan satu hari 2000, 2500. Saya tak tahu berapa banyak you makan satu hari, tapi orang Malaysia kalau yang tak ada penyakit ataupun yang biasa-biasa kat office saya tengok, sama ada kerajaan atau swasta, minimumnya about 2003, 2005 per day, daripada pagi, petang, petang lagi, lepas tu malam, kadang-kadang malam lagi, siapa sekalipun. So bila datangnya bulan puasa, katakan you turun pada 2000, cuma 500 deficit, kekurangan, itu tidak begitu banyak perbezaan. Tapi bila you kurangkan, macam saya recommend 1-2 hari lepas saya cerita tentang 1200, 1300, bahkan kalau mereka yang betul-betul nak baik daripada penyakit, saya suruh you ikut konsep apa tu, fast mimicking diet. Fast mimicking diet ni Mak Saleh cuba nak tiru fasting. So dia orang buat sampai 600 ataupun 700 kalori je sehari untuk 5 hari turut-turut. Lepas tu dia orang buat 3 kali setahun atau 4 kali setahun, mereka mendapati dah ada dia punya apa tu kesan kebaikan. Tapi kalau takat 5-6 hari tu belum boleh nampak cengkungnya. Selalunya bila datang pipi ni dah mula, dulu katakan tembam. Tahu tembam tak? Yang kembung sikit tu nampak penuh. Sekarang dah nampak macam lean, nampak macam turun sedikit. Tapi cengkung ni lebih pada turun sedikit, dia sampai tenggelam. Mungkin kalau saya buat 500 atau 600 kalori untuk lagi 3 minggu, mungkin you boleh nampak juga turun sedikit. Tapi kalau takat turun kat pipi sahaja ni, okey, itu masih lagi normal. Yang saya nak bicara pada malam ini ialah jangan sampai anda nampak you punya apa tu jaw, apa ni, tulang rahang ni pun, jaw ni kan pun dah mula macam melekuk ke dalam sedikit. Walaupun ini selalunya mengambil masa lebih daripada 3-4 minggu, dan you harusnya apa tu under kalori sungguh-sungguh sampai bawah pada 700 kalori satu hari. Kalau you biasa makan 2500, kalau you biasa makan cuma 1400 kalori satu hari, kalau you buat 700, tak nampak lagi dia punya cengkung yang teruk tu. Yang paling teruk ialah apabila berlaku kat bahagian tulang pun, dia nampak macam melekuk sedikit. Ini selalunya saya nak bagi nasihat, anda harus cuba perhatikan. Kalau berlaku, mungkin anda boleh belajar sesuatu pada malam ini. Yang you kena tahu ialah ada beberapa lagi perkara selain daripada makanan yang terlalu defisit. Defisit tu maksudnya hutang terlalu banyak, kekurangan daripada kebiasaan you. Walaupun itu menyihatkan, tetapi kalau over, dia juga menjadi masalah. Disebabkan mungkin ada beberapa jenis vitamin, mineral yang berkurang. Tapi satu lagi ialah ada orang pun dah pandai tadi cerita, bagi feedback kat saya, disebabkan dia kurang air. Memang air merupakan salah satu daripada apa tu masalah. Kalau kita berkurangan, dia akan jadi kekeringan, dan kering tu pun nampak macam apa tu, macam cengkung sikit badan kita. Okey, jadi kita nak bulan puasa ni bukan saja kurangkan berat badan kalau over, tetapi kita nak rendahkan berat badan secara sehat walafiat. Baik, apakah yang lagi simptom-simptom ataupun sign-sign, petanda-petanda dan gejala-gejala yang you harus cek dahulu, yang merupakan bukan takat cengkung saja yang you perlu risau, sebab cengkung tu merupakan hasil terakhir ataupun the final showdown, dia petunjuk-petunjuk. Baik, nombor satu ialah you selalu berpeluh walaupun you tak buat sebarang aktiviti. Eksesif perpeluhan, ini ada sesuatu yang berlaku dalam badan you sewaktu berpuasa. Jarang-jarang berlaku waktu biasa-biasa. Masa bukan bulan Ramadan ni, you jarang berpeluh walaupun you duduk kat office. Biasa-biasa je, aircon semua cukup. Tetapi sekarang you dah mula berpeluh. Okey, tidak ada masalah kaitan dengan thyroid pun. Itu satu. Nombor dua, you selalu merasakan tulang you sakit-sakit je. Sakit sendi ni semua-semuanya. Masuk minggu kedua lagi sakit, minggu ketiga lagi rasa macam berat ataupun macam bukan arthritis,
arthritis sudah teruk, kena makan ubat. Tetapi kadang-kadang sampai you kena ambil Panadol pun. Maksudnya tulang tu rasa macam salah urat je selalu. Okay? So bones often aching. Selalu rasa sakit-sakit tulang. Seterusnya, anda juga ada otot-otot yang selalu kesakitan dan senang dia jadi macam krem-krem. Tadi saya dengar ada orang cakap pasal krem belah-belah malam. Yang tu selalunya tak cukup air dan tak cukup garam. Cuba you betulkan tu dulu. Kalau dah pulih, berarti cuma garam dan air yang tak cukup. Tapi ni yang saya cerita malam ni ialah dia kronik sikit. Bila bulan puasa masuk minggu kedua, ketiga, you lagi merasakan otot you selalu macam sakit je kan. Dan bukan takat sikit-sikit, seluruh badan rasa sakit. Kadang-kadang sampai kena ambil MC pun. Baik, satu lagi ialah you selalu suka sakit. Sama ada demam, sesama, bukan pasal COVID dan sebagainya ni. Dan nampak-nampak macam immunity you, daya tahan badan you tu senang sangat di-attack oleh virus dan bakteria. Sikit-sikit dapat infection. Jadi pada bulan puasa ni you kena tengok sama ada ini berlaku pada badan you tak. Pun ada kaitan dengan cengkung tadi. Ni saya kata petanda-petanda gejala awal ataupun gejala yang harus you ambil perhatian. Alright, sakit sendi. Okey, betul lah tu. Baik. Satu lagi. You susah nak mempertahankan tenaga you. Maksudnya susah nak rasa segar bugar. You rasa macam kalau segar tu sekejap je, dalam sampai pukul 10, paling-paling pukul 11 pagi, lepas tu dah mula layu. Faham? You senang dapat fatigue ataupun letih. Seterusnya, kalau you sampai ada bruises ni, macam nampak macam pecah ke darah, tahu tak, macam orang tumbuk kulit you ni macam ada hitam-hitam sikit, merah-merah sikit, faham tak, macam jatuh lah kan, padahal tak kena apa pun. Bruises ni dan lambat dia nak clear, ataupun kadang-kadang you ada hiris ke, terpotong apa-apa, kena luka sikit-sikit, lambat nak baik. Okay, ini bukan ada kaitan dengan diabetes. Of course, kalau you ada diabetes, lagi kena jaga-jaga lah kan. Okay, kalau you ada diabetes dan you ada kolesterol, you kena stabilize tu betul-betul. Okay, sebab yang ni campur dengan cerita yang pada malam ni, ada sesuatu kekurangan dalam badan you. Okay, Aliyah kata lebam. Lebam betul. Senang je bahasa dia, lebam, tak keluar-keluar dalam kepala tadi bahasa nama lebam. Okay, hair fall. Dan masuk minggu ketiga, rambut dah mula nampak gugur banyak daripada biasa, pun kena check juga. Selalunya kita paling-paling tinggi 50, 60 helai. Orang tak bilang pun, betul tak? Orang perempuan pun kadang-kadang tengok sangkut kat sikat-sikat tu, mungkinlah dalam sekali sikat tu kadang-kadang masa nak pergi kerja jatuhlah 20, nanti balik malam lagi 2-30, so masih normal lagi. Okay? Tapi kalau atas pada 100 helai, you kena check apa yang berlaku. Baik, kalau dalam masuk minggu kedua, muka you monyok je, lepas tu you senang moody pula, lepas tu jadi depressed, rasa murung, kadang-kadang setengah orang tu rasa anxious, rasa gelisah, tak pasal-pasal pun. Orang tanya pasal apa, dia pun tak tahu kenapa. Kalau batuk, tekak kering tu ada kaitan dengan immunity juga tadilah kan. Okey, baik, pastikan bukan COVID lah. So kalau you ada ni semua dan gigi you pun dalam sebulan ni lebih nampak cepat banyak tek gigi, banyak plak, tahu tak plak gigi ni. Dan kadang-kadang kalau berlubang tu lebih senang berlubang plak gigi. So kena perhatikan masalah-masalah. Of course, kalau you yang penyakit jantung tu kena hati-hatilah. Okay, sebab ada beberapa perkara lagi yang you kena tahu, iaitu kalau ada blok apa-apa kat jantung pada bulan-bulan ni, you kena perhatikan. Kalau suddenly you punya kat breast you kadang-kadang ada macam tumbuh, katakan cyst ataupun tumbuh tulang-tulang. Maksudnya bukan tulang yang keras tu, you rasa macam ada sesuatu yang macam orang panggil calcification. Faham tak? Ada tumbuh kalsium kat situ kan, macam berbatu kat situ. Tu you kena jaga. Selalunya you tak akan nampak kat kidney selagi mana tak jadi batu karang. Itu pun kena check. Kalau PCOS you, polycystic ovary punya syndrome tu, masalah ovary you naik balik, kena check.
Kalau batuk-batuk, kalau masalah suddenly you nampak ada sesuatu kat cornea, kat mata you pun, ni semua kena check. Okay. Of course kalau you dah pergi buat scan, dah pergi buat katakan angiogram semua tu, kadang-kadang boleh nampak benda-benda yang block sikit-sikit, walaupun you tak sakit lagi, kena check sama ada kalsium tak. Baik, jadi secara menyeluruh saya dah cerita kat you, ini semua adalah sebahagian besar daripada kadang-kadang berlakunya lebih pada bulan puasa. Kenapa? Salah satunya air tak cukup, nombor dua you bertukar cara dan bio clock you. Tahu bio clock? Body kita ni ada clock dia, ada jam dia. Dulu you makan sekian-sekian waktu, sekarang you tukar sekian-sekian waktu. Dan saya pula tekankan you tak boleh makan lebih daripada sederhana sahaja. So kadang-kadang body you tu dia react, dan ada bahan-bahan yang you makan, kadang-kadang you lepas pandang ataupun you tidak serius menjaga pemakanan yang sepatutnya. Saya tak guna perkataan seimbang. Dulu-dulu memang orang kalau lecture tentang pemakanan, dia mesti kata makanan yang seimbang. Sekarang memang tak imbang. Pasal apa tak seimbang? Sebab kita nak lebihkan buah, kita nak lebihkan air, kita nak lebihkan sayur-sayuran. Jadi dia tak seimbang lah, betul tak? Kalau kita timbang macam dulu, kena sama banyak nasi, sama banyak daging, sama banyak ikan, semua susu dan sebagainya. Sekarang yang ni kita kurangkan, tapi yang ni kita lebihkan. Dalam minta kita lebihkan ni pun kadang-kadang kita tak jaga juga. Maka kadang-kadang dalam makanan yang saya recommend ni pun tak jaga, maka dia akan jadi seminggu demi seminggu akan berkurangan sampailah kita ada cerita tadi, dan juga cengkung badan kita. Alright, sebab statistik satu dunia mengatakan kalau ambil 100 orang, 85%, bahkan setengah statistik kata sampai 90% daripada kita memang rendah ataupun tak cukup. Saya ulang, rendah atau tak cukup dua vitamin yang mustahak ni. Dengar elok, okey? Yang paling penting malam ni dari sudut cengkung ataupun dari sudut kulit kita jadi rosak ataupun jadi bermasalah masa kita berpuasa dan masa kita tak jaga makanan yang cukup vitamin, termasuk yang paling saya nak cerita malam ni ialah K2. Vitamin K lah, senang. Okay? Kan jarang orang sebut vitamin K. Selalunya kalau pasal muka ke kulit ke ataupun ni lah, tak berapa cantik muka kita atau jadi cengkung semua ni, selalunya orang cerita vitamin C kan, atau collagen tu tak. C dan collagen tu menjaga kulit dan menjaga supaya kita punya kita punya protein tu dia dapat berdiri dengan baik ataupun masih lagi tegang, jadi tak nampaklah kendur dan sebagainya. Tapi sebenarnya bukan collagen dan bukan saya kata vitamin C sahaja. Yang paling lebih orang lupa dan saya pun tak pernah cakap ialah K, dan bukan takat K saja, K2. Sebab K ni dia ada dua jenis. Vitamin K ni ada K1, ada K2. Saya habiskan cepat supaya you fahamkan. K1 ni selalunya datang daripada sayur-sayuran, datang daripada leafy green vegetable. Asalkan dia sayur-sayuran hijau je, no problem. Dan dia lebih menjaga kepada pembekuan darah kita. Masalah kalau kita ada selalu kan orang makan pencair darah semua tu, ini kalau you ambil K1 banyak sangat pun dia orang marah. Hospital selalu dia bagi list, dia kata encik jangan makan cabbage, cauliflower cauliflower dengan, selalunya cauliflower dengan brokoli kan, kale, ni bok choy, selalu saya cerita spinach semua ni dia tak bagi. Pasal apa? Dia tahu sebab bahan-bahan K1 ni memang bagus untuk membekukan darah. Maksudnya menjaga pembekuan darah. Kalau kita luka, kalau kita jatuh, yang jadi tutup balik semua tu K1 bantu kita. Tapi kalau you ambil pencair darah, dia tak bagilah sebab dia lawan kan. Itu kena bagi tahu doktor dulu. Tapi malam ni untuk tujuan cerita cengkung tadi, supaya tidak nampak teruk sangat, supaya masih lagi mempertahankan daripada bukan takat kulit saja. Dia memang menahan, jaga kulit dan juga membantu you punya otot-otot itu, tapi dia lebih kepada tulang. Dia menjaga tulang, dia menjaga soft tissue kita supaya tidak ada lekatan-lekatan kalsium yang mengganggu sampai jadi, kan tadi saya kata sakit badan, ada batu karang dan sebagainya tu, mata kadang-kadang dia tumbuh semua tu. Jadi kalau ada K2, dia menyelesaikan masalah ni.
dia mengambil semua kalsium-kalsium yang tak sepatutnya duduk kat tempat mana-mana yang saya kata tak sepatutnya, termasuk dalam paru-paru pun ada kadang-kadang dia lekat kan, saya kata kat breast, kadang-kadang kat liver kita. Yang paling kita takut dia suka lekat kat bahagian pembuluh darah. Okey, itu menyebabkan kita boleh kena heart attack dan sebagainya. Jadi K2 ni selain menjaga daripada kita supaya mempertahankan awet muda, bukan soal awet muda nak tunjuk kepada sesiapa, tapi awet muda supaya tidak nampak cengkung. Bila cengkung ni nampak sakit, itu maksud saya. Okey, so memang bukan nampak sakit saja, bahkan memang berpenyakit pun kalau terlalu lama you biarkan jadi cengkung tu. Okey, sebab apa? Cengkung saya kata dah ada benda-benda lain yang dah berlaku dalam badan kita yang kita tak pertahankan. Contoh, kalau K2 ni cukup okey dalam badan kita, you akan dapati semua seperti apa tu, bila kita makan bahan-bahan yang baik-baik tadi, kita memang dalam body kita perlukan kalsium, betul tak? Tetapi kalau kalsium ada banyak mana pun dalam badan kita, katakan kita makan cukup kalsium lah, daripada sayur-sayuran pun banyak kalsium, daripada buah-buahan seperti avokado semua ada kalsium. Tapi kalau K2 tak ada, dia tak boleh pergi mana-mana yang sepatutnya. Macam ni, tulang ataupun kalsium harus masuk ke dalam tulang, betul tak? Dia tak boleh pergi ke tempat-tempat yang bukan tulang atau gigi. Itu yang bahayanya. Itu yang saya kata tadi, dia pergi ke tisu-tisu lain yang paling kita tak risau, dia masuk ke pembuluh darah. Yang tu kita risau. Jadi kalau kita ada K2, maka dia yang kerja dia macam lori, dia pergi ambil semua-semua ni, dia tampal-tampal tempat-tempat yang betul, iaitu di tulang dan di gigi. Sebab tu saya kata bagi mereka yang ada masalah tulang yang berpaku atau gigi-gigi yang berlubang, ataupun you tengok tulang you kalau post menopausal dah nak reput dan sebagainya, jangan lupa kepada K2, sebab K2 lah yang akan mengambil kalsium daripada darah kita setelah diabsorb daripada intestine, daripada ni usus kita kan kita makan. Lepas tu dia bertebaran ke dalam pembuluh darah kita, ke mana-mana dia pergi. Kalsium ni kalau tak ada K2, dia pajak tempat mana-mana, dia singgah ke, itu yang bahaya. Jadi K2 menyelamatkan keadaan dan perlu sangat-sangat ambil dan disimpan di tempat-tempat yang betul. Maka sampaikan di tulang-tulang jaw ni, rahang ni pun dia harus sampai skal kita pun dia K2 yang jaga supaya cantik kita punya tulang-tulang ni. Gigi kita, kalau orang yang cukup K2 selalunya tidak akan rongak. You pernah dengar kan setengah orang gigi sampai jatuh-jatuh bila dia berhenti sat rokok, kadang-kadang entah macam mana, bermakanan dia jaga tak jaga, dia komplain gigi dia habis rongak, retak ataupun jadi tercabut-tercabut macam tu je. Pernah tengok tak orang macam tu? Salah satu sebab daripadanya ialah dia tak cukup kalsium, tu satu cerita. Tapi kalau cukup pun tak dibawa masuk dengan transport sistem yang terbaik K2, maka jadilah kita bermasalah besar. Habis cerita. Jadi kalau macam tu, K2 ni paling mustahak lah. Kan saya kata tadi, dia bukan jaga tulang saja, dia jaga gigi saja, tapi dia membersihkan semua kalsium-kalsium yang tak sepatutnya ada di tempat-tempat yang tak sepatutnya ada. Macam soft tissue kita lah, organ-organ kita ni tak patutnya ada kalsium, pembuluh darah kita tak boleh ada kalsium kan. So dialah kerja dia. Jadi bagus sekali kalau you menyelamatkan diri you sambil makan. Kita jaga kontrol nak kuruskan badan, tapi jangan sampai jadi dah lembik, dah macam jatuh, dan yang ni dah macam tenggelam kita punya jaw. You perasan tak setengah orang, satu lagi yang tahu tak, yang bongkok sabut bila tua-tua besok kita minta simpang lah, jangan sampai bongkok. Mula dia rendah-rendah, dia jadi osteoporosis semua. Tapi bila K2 pun tak cukup, dia biarkan merata-rata tulang ni, letaklah kat mana pun, maka dia jadi sampai bongkok. Nak tengok orang bongkok macam tu? Baik, kat mana ni nak dapat K2 ni? Setengah orang suruh you makan banyak sayur-sayuran, tapi itu K1. K2 selalunya datang daripada bahan-bahan daging dan bahan-bahan organ-organ. Jadi kita tak recommendkan you makan organ food. Tak organ, limpa lah, paru-paru lah, hati ayam lah, semua tu. Jadi kecuali kalau you nak makan juga hari-hari cheat day tu, telur boleh, telur yang kuning tu, egg yolk, very good, okay, untuk mendapatkan balik sedikit
K2 dalam tu ada. Satu lagi, kalau you orang Jepun, you boleh makan natto. Natto ni macam kalau kita kat Indonesia tu tempe. Tapi tempe tak sekuat natto. Natto tu dia punya fermentasi dia jadikan sampai bau dia, kalau you tak tahan, you pengsan. Okey, tempe tak bau sangat kan. So untuk kita tempe boleh, kalau you suka miso soup. Pernah dengar miso soup? Itu pun bagus. Kalau you berkawan dengan orang Jerman, dia orang panggil sauerkraut. Kita orang Melayu panggil apa tu, jeruk lah. Jeruk cabbage, gobes ni, dia buat berlapis-lapis, lepas tu dia bubuh garam. Garam, gobes, lepas tu dia peram dia. Okey. Rasa-rasa saya macam boleh makan kan sauerkraut ni. So you buat sendirilah. Boleh. Probiotik dan prebiotik pun memainkan peranan. Bagi mereka yang nak juga makan dari sudut vegan ataupun yang tak makan daging banyak ni, you boleh ambil cashew nut, ambil fig, apa tu, buah tin, ambil buah peach. Ni yang banyak ada K1, sebab K1 nanti akan keluar maksudnya dia diproseskan sampai jadi K2, walaupun tak berapa efektif, tapi boleh lah daripada you nak makan benda-benda yang you tak lalu nanti kan. Sebab kat sana dia orang suruh makan cheese banyak-banyak, cheese. Okey. Pistachio boleh, timun boleh, delima boleh, buah lagi sekali buah berries macam saya bagi list 2 hari lepas tu, avocado lagi sekali, prunes, okey, buah plum pula dah. Buah plum yang orang panggil prunes tu kan boleh. Lepas tu yang paling tinggi kiwi fruits. Okey, boleh. So, selalunya untuk orang yang tak makan daging banyak, yang tak boleh dan tak direkomendkan sangat, sebab you mungkin dah ada gout, dah ada masalah-masalah high blood, masalah jantung dan sebagainya, maka kita rekomenkan you ambil K2 yang ada kat farmasi pun boleh, ataupun saya selalu rekomenkan yang ambil D3 sekali. Sebab apa? Tanpa D3, K2 pun tak efektif. Sama juga, kalau you cuma ambil D3, kalau tak ada K2 pun tak efektif. Macam ni, kalau you ambil kalsium, kalsium ni bertebaran dalam badan you banyak, tapi kalau tak ada K2, faham tak? K2 yang ambil benda ni, dan dia letakkan tempat-tempat yang cantik, faham tak? Faham? Tempat-tempat yang betul lah. Kat tulang betul, supaya kuat tulang tu. Kat gigi, okey. Kat lain dia tak akan ambil, ataupun tak akan letak. Bahkan dia akan ambil tempat-tempat yang tak sepatutnya, dia letak tempat yang betul. Itu K2. Tapi kalau you ambil K2 sahaja, banyak mana pun, tapi you tak ada kalsium, tapi dia nak makan apa? Dia nak ambil kat mana? Okay. So kena ada, dia macam partnership lah, macam twinning program. Okay. So saya cadangkan you jangan risau. Kalau nampak badan you dah mula cengkung, dah mula kurus sangat sampai nampak tak sihat, you kena, nombor 1, tengok balik pemakanan dulu, dan air dan garam. Okey. Nombor 2, baru ambil apa tu suplemen seperti yang saya kata. Kita keluarkan kalau boleh D3 tu 10,000 unit, dan apa tu K2 harusnya lebih kurang ambil 200. Okey, 200 mikrogram. Memang dah ada package. Saya memang keluarkan dan saya makan sendiri untuk diri saya, sebab saya memang rendah. D3 saya dan vitamin K ni memang ramai, rendah sangat. Jadi kalau orang lain yang rasa dia makan banyak cukup, bohong. Pasal apa? Kalau makan banyak aja, tak semestinya you cover you punya D3 dan K2. Sebab kalau banyaknya gula, banyaknya susu, dia menjahanamkan lagi badan kita. Bahkan dia boleh tarik balik keluar you punya kalsium dan you punya apa tu vitamin D3 dan K2 pula tak cukup, lagilah banyak masalah ke diabetes, ke high blood semua. Betul tak? So 10,000 cuba kopi ni unit apa tu D3, dan apa tu 200 mikrogram K2. Kita memang keluarkan package macam tu sekali. Jadi kalau anda nak beli kat farmasi, silakan. Cuma dosage-nya bawah, rendah sangat. Kadang-kadang tak sampai 1,000 international unit pun. Jadi you kena ambil 10 biji ataupun ialah 10 ganda lagi. So kita dah siapkan kepada you. Cuba check dengan admin saya. D3 K2. Dia datang package sekali dalam satu tablet saja, dalam satu kapsul tu. You telan tu sehari satu dah cukup. Okey.
Jadi bila you nampak badan you hilang gejala yang saya cerita tadi, walaupun you kurus badan tapi masih nampak lagi cun, maksudnya tegap lagi, maksudnya tone you masih ada, walaupun kurus tak apa. Okay, so D3K2 K2 dia datang package sekali macam tu. Okay, check dengan partner kita kalau nak order pun, sebab apa sekarang masih ada sedikit promosi. Saya nak make sure you all tidak kurang vitamin yang saya sebutkan tadi. Baik, habis. Lepas pada 2 bulan you guna pakai bahan-bahan macam ni, tengok balik gigi you. Kadang-kadang you punya plak boleh berkurangan, you punya ni lah, lekatan ni. Lepas tu gigi tu nampak lebih macam strong dan tak, kalau berlubang kecil-kecil dia kadang-kadang you heran macam mana dia boleh cover sendiri balik. Tu datangnya kalsium yang dibawa oleh K2. Lepas tu you rasa badan you ringan sikit, bertenaga balik. Yang paling penting malam ni kita cerita ialah dia kurang menampakkan cengkung muka kita ataupun terutama sekali bahagian jaw ni. Okey? Cukup dulu. Kalau tak ada apa-apa, jangan lupa ambil kesempatan ada promosi bulan puasa ni.